Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada persidangan kali ini saya akan membentangkan topik yang telah kami buat, iaitu dinamika perubahan budaya dan pembangunan politik di Malaysia. Okay. Satu, analisis kritikal. Okay. Dan pembentang pada kali ini adalah saya, Alvin bin Tajari, dan co-author bagi artikel ini adalah Profesor Madya Dr. Nazri Muslim, Kenin Sari Raja daripada Asia Pacific University, Muhammad Amar Hisham daripada Asia Pacific University juga. So pada hari ini saya akan membahagikan topik pembentangan saya kepada 5, iaitu berkaitan dengan, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah topik pasca kolonialisme, daripada nasionalisme kepada civic nasionalisme, yang keempat adalah politik pasca kemerdekaan, communalism dan juga feudalism, dan yang keempat adalah pembangunan ekonomi dan juga politik Malaysia pasca kemerdekaan. Dan yang last sekali dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Umum kita mengetahui bahawa sistem di Malaysia, sistem politik Malaysia adalah sistem politik yang sangat-sangat dinamik, dan itu adalah disebabkan oleh sejarah yang boleh dikatakan cukup berwarna-warni. Sebagai pengenalan, saya akan memberikan pengenalan sebagai untuk santapan kepada pembentang yang bukan daripada Malaysia, yang mana pengenalan ini adalah berkaitan dengan pengenalan untuk negara Malaysia. Malaysia merdeka pada tahun 1957, dan dijajah oleh kuasa Eropah sejak 1511 lagi, dan ianya bermula dengan penjajahan Portugis di Melaka dan disambung oleh Belanda, dan juga selepas itu British yang menguasai sebahagian daripada tanah Melayu pada peringkat awal melalui perjanjian Anglo-Dutch Agreement, dan selepas itu Malaysia, tanah Melayu ataupun Malaysia dijajah oleh Jepun dalam masa yang singkat 3 tahun sahaja, dan selepas itu kita dijajah semula oleh British sehinggalah kita merdeka pada tahun 1957. Sistem pemerintahan di Malaysia adalah sistem yang kita panggil sistem beraja, yang mana sebelum kemerdekaan kita umum mengetahui bahawa kuasa raja adalah bersifat mutlak. Cuma ianya berlaku perubahan selepas kemerdekaan, yang mana saya akan sebut pada slide yang akan datang. Sistem ini berubah kepada sistem demokrasi yang tapi mengekalkan sistem beraja sebab ianya sangat dekat dengan rakyat. Perlu kita fahami bahawa apabila Malaysia merdeka, sistem beraja ini tidak dimansuhkan tetapi dikekalkan dalam kerangka yang baru. Politik pasca kolonialisme daripada nasionalisme kepada civic nasionalisme, kita kena lihat bahawa pasca kolonialisme ini sangat penting. Decolonization adalah proses memerdekakan tanah kita daripada penjajah, dan decolonization sebenarnya bermula pada tahun 1940-an. Secara kita panggil ramai, banyak negara mencapai kemerdekaan selepas pada waktu tersebut, dan ianya sebenarnya bermula pada pasca kita panggil Perang Dunia Pertama, apabila kebanyakan negara-negara Eropah menjadi semakin lemah disebabkan oleh perang, menyebabkan mereka terpaksa memerdekakan negara-negara tanah jajahan mereka. Jadi sistem politik negara baru yang merdeka juga terkesan daripada sistem politik yang diwarisi oleh penjajah. Ini bermaksud sebenarnya walaupun kita dijajah dan walaupun kita merdeka, tetapi sistem politik mereka masih lagi diwarisi, masih lagi dibina pakai, sehinggalah kita panggil kemerdekaan itu dicapai dan pasca kemerdekaan. Legasi penjajah tidak dapat dihapuskan, bahkan dilihat sedikit sebanyak mempengaruhi corak pemerintahan sebahagian negara, sebagai contoh Malaysia. Corak pemerintahan kita banyak dipengaruhi oleh
corak pemerintahan yang diamalkan di British ataupun United Kingdom. Sebagai contoh, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, dan juga sistem persekutuan. Okey, decolonization ataupun proses memberikan hak undang-undang dan juga proses kuasa perlembagaan daripada elit penjajah kepada elit politik negara yang baru merdeka serta kekangan menurut sistem politik moden. Okey, ini kita panggil maksud dekolonisasi yang lain. Okey. So, kemerdekaan dan juga decolonization tidak boleh dipisahkan kerana ia membentuk identiti bangsa dan juga membentuk identiti negara. Okay. Perlu untuk kita faham bahawa decolonization ini sangat penting. Okay. Menurut kita panggil Adam Smith, ada 5 ciri-ciri bangsa. Yang pertama adalah wujudnya wilayah yang jelas dari sudut sempadan, populasi, budaya dan juga sebagainya. Yang kedua adanya undang-undang yang menjadi pegangan kepada rakyat sebagai kod etika kehidupan. Yang ketiga adanya wujud ideologi nasional yang sah. Yang keempat negara, okey, adalah elemen yang penting. Dan yang kelima adalah merasa, okey, populasi ataupun rakyat memahami bahawa mereka adalah milik negara. Okay? Dan topik yang kedua adalah perubahan politik pasca kemerdekaan dalam konteks Malaysia. Perubahan yang dapat dilihat dalam beberapa aspek antaranya masih mengekalkan sistem beraja tetapi dalam konteks, dalam corak yang baru iaitu raja berperlembagaan. Kita perlu pahami bahawa sistem beraja tidak boleh dimasukkan di Malaysia dan keunikan Malaysia ini sebenarnya terlihat dengan kewujudan 9 sistem kesultanan ataupun beraja yang wujud di Malaysia yang mereka sebenarnya bukan datang daripada satu keluarga yang sama. Sebagai contoh, kalau kita lihat dekat British, kita melihat bahawa Ratu Permaisuri Elizabeth, dia adalah satu-satunya pemerintah, keluarga dia adalah satu-satunya pemerintah dekat United Kingdom. Tetapi dekat Malaysia, dekat Malaysia ianya berbeza. Kita ada 9 raja ataupun 9 sultan yang mana, setiap 5 tahun sekali, satu orang sultan ataupun raja akan dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Tetapi mereka masih mengekalkan lagi kekuasaan mereka di negeri-negeri yang mereka kita panggil takluki. Jadi ini kita panggil keunikan di Malaysia, terutama dalam konteks keluarga diraja itu sendiri. Dan politik Malaysia pasca kemerdekaan sebenarnya bersifat komunal, yang mana kita panggil sistem politik ini juga disebabkan oleh pecah dan perintah oleh British. Sebagai contoh, masyarakat Cina dengan masyarakat Cina, masyarakat India dengan masyarakat India, dan juga masyarakat Melayu dengan masyarakat Melayu. Jadi ia mendatangkan kesan yang sebenarnya memberikan kesan kepada sistem politik Malaysia dari sudut kewujudan parti politik. Parti politik wujud di Malaysia kebanyakan berlandaskan kepada sentimen kaum. Melayu sebagai contoh ada parti politik dia iaitu UMNO dan juga mungkin boleh dikatakan PAS. Kalau MCA, kalau Cina ada MCA sebelum ini, dan India ada MRC. Begitu juga parti kecil dekat Sabah Sarawak yang mana mengekalkan sentimen yang sama. Dari sudut yang lain, kita politik Malaysia masih mengekalkan sentimen feudalisme yang mana kita menganggap elit politik itu sangat penting. Elit politik itu sangat penting di Malaysia yang mana mereka akan membantu rakyat. Dalam konteks neo-feudalisme, yang telah dipelopori oleh Syed Hussein, neo-feudalisme ini sebenarnya budaya politik yang masih mengekalkan sentimen ataupun elemen-elemen tradisional. Sebagai contoh, orang Melayu masih merasakan bahawa elit politik Melayu adalah wakil mereka untuk menyuarakan pandangan. Dan ini masih dikekalkan sehingga sekarang, dan masyarakat Melayu sebagai contoh masih terikat dengan sentimen neo-feudalisme ini. Dan dinamika politik ini berubah terutama pasca Perang Dunia Kedua. Kenapa? Pasca Perang Dingin. Ini disebabkan oleh isu pembangunan yang semakin rancak, terutama selepas kita panggil
kemerdekaan dan juga selepas kita panggil pemerintahan waktu Malaysia dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir ataupun Dr. Mahathir pada waktu tahun 1980-an. Okey, pembangunan ekonomi yang sangat-sangat mapan menyebabkan wujudnya kelas masyarakat yang ramai, iaitu kelas pertengahan, masyarakat kelas pertengahan, yang mana sentimen politik mereka ini berbeza dengan masyarakat kelas bawahan. Masyarakat kelas pertengahan lebih memikirkan ataupun lebih cenderung berfikir kepada fungsi kerajaan, good governance, melawan kita panggil rasuah, pembangunan infrastruktur dan juga sebagainya. Jadi disebabkan pembangunan, wujudnya masyarakat yang boleh dikatakan terdedah dengan perbincangan ataupun perdebatan politik yang semakin rancak, dan ini bukan sahaja berlaku dekat Malaysia tetapi berlaku dekat negara-negara yang lain. Dan ini adalah satu proses sebenarnya yang tidak boleh dinafikan oleh banyak negara. Samuel P. Huntington menyebut dalam artikel dia pada tahun 1971, iaitu fenomena ini kita panggil wave of democratization, yang mana demokrasi dilihat sebagai acuan yang baik untuk mana-mana negara. Dan dalam konteks Malaysia, pembangunan ekonomi itu berlaku dengan rancak, dan dalam masa yang sama proses demokrasi itu dilihat berjalan. Sebagai contoh, berlakunya kita panggil pilihan raya 5 tahun sekali dan juga sebagainya. So ini yang kita lihat. Pembangunan ekonomi di Malaysia sangat-sangat penting. Dan ianya memberikan kesan kepada politik Malaysia, dan itulah kita panggil dinamika politik yang ada di Malaysia. Dan pada pasca kita panggil reformasi, perkara yang sama berlaku apabila Malaysia dan negara-negara ASEAN berada di dalam krisis keuangan. Maka pada tahun kerajaan berusaha untuk membaiki keadaan, dan berlaku perubahan politik pada tahun 2004, iaitu Tun Abdul Ahmad Badawi berjaya menguasai Malaysia dengan melalui pilihan raya umum, yang mana Barisan Nasional berjaya menguasai lebih daripada 2/3, iaitu kemenangan yang sangat-sangat kita panggil manis bagi Barisan Nasional sepanjang pilihan raya. Tetapi dalam masa yang sama, selepas pada kita panggil pada PRU tersebut 2004, Barisan Nasional buat pertama kali kalah 2/3 daripada kursi parlimen, tidak mengekalkan 2/3 kursi parlimen disebabkan kekalahan di beberapa negeri, tetapi masih berjaya membentuk kerajaan pusat. Tetapi ini kalau kita lihat dinamika politik disebabkan oleh beberapa faktor, kewujudan kita panggil social media, dan juga golongan generasi muda yang semakin celik dengan politik, dan juga ia ditambah dengan isu ekonomi, antaranya pada waktu ini isu kenaikan harga minyak yang menyebabkan ianya menjadi domino efek kepada harga-harga barang yang lain, harga runcit yang menjadi keperluan asas kepada negara. Jadi kalau kita lihat dinamika ini sebenarnya bersambung, sehingga tahun 2018, 2013 Barisan Nasional masih mengatakan kerajaan persekutuan, tetapi semakin kita panggil lemah dari sudut jumlah kerusi. Pada tahun 2018 Barisan Nasional buat pertama kalinya dalam sepanjang sejarah lebih 60 tahun memerintah, dikalahkan oleh Pakatan Harapan disebabkan oleh berlakunya transformasi politik yang sangat-sangat rencam di Malaysia pada waktu tersebut. Dan kalau kita lihat ini berlaku disebabkan oleh proses pendemokrasian. Orang semakin celik dan juga orang semakin ingin tahu apa yang berlaku di Malaysia. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk pembentangan saya pada kali ini, pada persidangan ini, dan saya tutup dengan sekian. Assalamualaikum dan salam hormat.